Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua murid-murid kesayangan cikgu daripada kelas tahun 5. Okey, kita nak teruskan lagi pembelajaran kita pada minggu ini, asas reka bentuk pengaturcaraan. Kita nak tumpukan perhatian kepada struktur, kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Jom kita belajar. Kelas, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari berkenaan asas reka bentuk pengaturcaraan 6.3.2, iaitu kita nak menguraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Okey, apakah itu algoritma? Siapa yang tahu? Cuba angkat tangan. Okey, algoritma adalah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugas. Algoritma boleh dinyatakan dalam dua bentuk, iaitu yang pertama dalam pseudocode. Okey, cara sebut dia pseudocode, bukan pseudocode, pseudocode. Okey, pseudocode tu apa? Pseudocode adalah satu penyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer, dan pseudocode memberihalkan logik atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Manakala algoritma juga boleh dinyatakan dalam bentuk catak alih. Apakah itu catak alih? Catak alih adalah gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. Faham? Boleh faham kan? Senang. Okey, kita ada langkah-langkah dan cikgu nak kamu cuba ingat langkah-langkah ini ketika kita nak belajar bagaimana nak menulis pseudocode. Pertama, tulis kenyataan mula. Okey, starting dia tu mesti tulis kenyataan mula. Kemudian baca input, ada input, proses arahan input, itu yang ketiga. Keempat, papa output. Okey, bila ada input mesti ada output, dan input tu mesti melalui proses. Yang langkah yang ketiga tadi tu proses. Kemudian papa output, dan last sekali nombor 5, tulis kenyataan tamat. Mesti ada tulis kenyataan tamat. Kalau tidak tamat, maksudnya tidak habislah kita punya pseudocode. Kita juga boleh menyatakan algoritma dalam bentuk catak alih. Okey, simbol untuk catak alih, simbol yang pertama bentuk macam oblong tu. Dia adalah nama dia adalah terminal mula ataupun tamat, dan fungsi dia adalah merupakan permulaan atau penamat suatu catak alih. Bentuk segi empat selari, output ataupun output, dipanggil sebagai fungsi dia adalah untuk membaca input atau memaparkan output. Manakala bentuk segi empat tepat, nama bentuk tersebut adalah dinamakan sebagai proses, dan fungsi dia adalah arahan untuk memproses input. Kemudian bentuk macam diamond tu, bentuk macam belian, itu adalah syarat, dan fungsinya adalah untuk menguji syarat yang kita tetapkan bagi suatu kawalan tersebut. Kemudian yang terakhir sekali, simbol yang terakhir yang perlu kamu ingat adalah aliran aktiviti, simbol anak panah, dan ia menunjukkan aliran aktiviti bagi struktur kawalan kita. Okey kelas, struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Contoh, yang pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan, cari buku dengan berpandukan kategori, bawa buku dan pergi ke kaunter pinjaman, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman, semak tarikh permulaan yang tercatat pada kad perpustakaan, dan keluar daripada perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okey, ini contoh situasi yang kita nak ubah contoh situasi ini, nak nyatakan contoh situasi ini dalam bentuk algoritma menggunakan pseudocode. Okey, jom kita lihat. Okey, tadi telah kita bincang berkenaan dengan tata cara membuat pinjaman buku. Okey, ini bagaimana kita nak tulis pseudocode untuk tata cara tersebut. Mula, masuk ke dalam perpustakaan. Kamu lihat, perasan atau tidak, perkataan mula dan perkataan masuk itu huruf besar semuanya. Okey, cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam, dan tamat jika keluar dari perpustakaan. Ini adalah pseudocode bagi tata cara membuat pinjaman buku tersebut. Okey, kemudian mesti diakhiri dengan tamat. Kalau tidak ada tamat, maksudnya pseudocode bagi kawalan
struktur kawalan kita ini tidak akan sempurna. Catat alih, kita menggunakan balik gambar pseudocode tadi supaya sebagai rujukan untuk kita memahami bagaimana kita nak buat ataupun kita nak lukis catat alih bagi struktur kawalan pilihan ini. Okey, semula masuk ke perpustakaan, cari buku, jumpa buku yang dijumpai, kemudian pinjam buku di kaunter pinjaman, ataupun tidak jumpa buku yang dikendaki, keluar daripada perpustakaan dan diakhiri dengan tamat. Okey, ini bentuk catat adik bagi struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Satu input kepada kamu, struktur kawalan jika ataupun dalam bahasa Inggerisnya if hanya akan melaksanakan sesuatu penyataan jika didapati benar. Okey, kalau benar baru dia akan melaksanakan pernyataan tersebut. Jika tidak benar, maka dia tidak akan melaksanakan pernyataan tersebut. Okey, ini yang kamu kena ingat. Struktur kawalan jika ataupun if. Kita lihat struktur kawalan ulangan pula dalam algoritma. Contoh situasi, Khusairin dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Okey, cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, jadi kita lihat pseudocode. Mula, beratur di trek larian, berlari perlahan mengelilingi trek selagi belum cukup 3 pusingan, tamat selagi tamat. Okey, kalau kamu perasan, kesemua arahan yang berada di depan tersebut, mula, beratur, berlari selagi, tamat selagi, tamat, dia semuanya dalam bentuk huruf besar, uppercase. Okey, jadi nanti kalau kamu ada cuba nak tulis satu-satu pseudocode, mesti kamu kena ingat bahagian hadapan itu untuk bagi arahan tersebut, arahan yang kita nak tulis dalam pseudocode tersebut, dia mesti huruf besar kesemuanya dan mesti dimulai dengan mula dan diakhiri dengan tamat. Okey, bagi catat alih pseudocode struktur kawalan ulangan tadi. Okey, mula, beratur di trek larian, berjalan perlahan mengelilingi trek, belum cukup 3 pusingan, teruskan larian. Dia akan looping, dia akan loop, dia akan berulang balik, dia akan pergi balik ke bahagian atas. Belum cukup 3 pusingan, dia akan pusing lagi. Belum cukup 3 pusingan, dia akan pusing lagi, looping. Okey, kemudian tidak, dia akan jadi tamat. Maksudnya tidak tu, maksudnya kalau sekiranya dah cukup 3 pusingan, jadi struktur kawalan ulangan ini akan tamat. Okey, sebab itu dipanggil ini sebagai struktur kawalan ulangan, disebabkan dia tidak akan berakhir selagi mana tidak cukup bilangan yang kita tetapkan kepada struktur kawalan ulangan tersebut. Okey, satu info kepada kamu juga, struktur kawalan ulangan selagi ataupun dalam bahasa Inggeris panggil while, digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui. Ini adalah latihan untuk kamu bina pseudocode dan catat alih bagi 2 situasi di bawah. Situasi pertama, Andrew pergi ke pasar untuk membeli ikan. Ketika berada di pintu masuk pasar, Andrew mengisi My Sejahtera dan mengambil bacaan suhu badan. Andrew pulang selepas dia singgah makan laksa di gerai. Jadi kamu minat laksa apa? Laksa Utara ke laksa Johor? Ataupun laksa Sarawak? Situasi kedua, Farisha ingin mengisi air ke dalam tangki. Sebelum mengisi air ke dalam tangki, Farisha membersihkan tangki itu terlebih dahulu. Tangki itu akan penuh sekiranya dia perlu mengisi sebanyak 10 kali menggunakan bekas air. Jadi kalau kamu perasan, situasi pertama, situasi kedua, yang mana satu struktur kawalan pilihan, yang mana satukah struktur kawalan ulangan? Ya, situasi pertama struktur kawalan pilihan, situasi kedua adalah struktur kawalan ulangan. Jadi cikgu nak kamu cuba membina pseudocode tersebut, membina pseudocode dan catat alih bagi 2 situasi tersebut. Cikgu rasa sampai setakat ini saja video cikgu. Kalau kamu tak faham, kamu boleh kontak berhubung dengan cikgu selepas ini. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kamu semua. Bye bye. Ciao.